Baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita katakan kita nak kongsikan sesuatu yang cukup menarik dan hari ini kita nak bawakan bersama dengan anda fun run yang dekat saja dengan bernama yang berlaku di Tasik Titi Wangsa. Yang pastinya yang cukup istimewa, fun run ini adalah bersama dengan YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz. Dan kita tahu kalau fun run sebegini pastinya satu aktiviti yang orang kata cukup meriah dalam program ini. Betul, dan fun run ini melibatkan larian sejauh 2.5 km bermula daripada Wisma Bernama sendiri. Kita akan lalu Sungai Bonus, lepas tu kemudian kita akan sampai ke Tasik Titi Wangsa. Selain daripada larian sejauh 2.5 km ini, kita juga ada kayuhan kayak, kita juga ada pertandingan tarik tali. Dan nak tahu kemeriahan fun run yang diadakan bersama dengan kerjasama radio bernama dan juga MITI hari ini, jom kita bersama dengan peneraju radio bernama iaitu Natasha Aimi dan Syuhada Armawan terus dari Tasik Titi Wangsa. Silakan. Kira pastinya satu program meriah bukan saja larian, banyak juga yang lain. Tolong pastikan Datuk Seri yang terbaik. Okey, hilang peluh. Okey. Sebelum Datuk Seri tag kita kat IG. Tag. Kamu start dulu, Tasha. Okay, kita show start dulu. Boleh? Boleh, tak apa. Baik, tak apa. Nah, nanti bila mereka semua dah bersedia, kita akan sambungkan kembali Natasha dan juga Syuhada terus dari Tasik Titi Wangsa. Dan kalau anda semua tertanya kenapa program ini dijalankan, adalah kerana bulan Oktober ini adalah bulan yang selalunya kita adakan Hari Sukan Negara, dan program ini juga yang dianjurkan bersama dengan bernama radio dan juga MITI adalah untuk mempromosikan gaya hidup sihat. So larian bermula 2.5 km daripada bangunan bernama, dilepaskan dalam 60 peserta bernama dan juga MITI dilepaskan dari bernama Wisma Bernama, kemudian akan buat 2.5 km dan kemudiannya akan melalui Sungai Bonus dan kemudiannya berakhir di Tasik Titi Wangsa. Kalau kita seperti Helena katakanlah, larian ini 2.5 km ini pastinya doable lagi, taklah jauh sangat. Ada setengah larian tu yang 5 km, 10 km. Betul. Pastinya kali ini saya rasa di dalam duration yang tidak berapa panjang itu pasti kita dapat lakukan sama-sama meriahkan untuk Fun Run 2024. Betul. Dan saya kira sihat tubuh badan, sihat juga minda kita sebenarnya. Betul. Itu yang kita ingin tekankan kerana pada tahun ini pada 10 Oktober juga kita menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia dengan tema tahun ini, tak silap saya lebih kurang macam inilah, sudah tiba masanya untuk mementingkan kesihatan mental di tempat kerja. Itu kenapa antara sebab kenapa kita bekerjasama dengan MITI dan juga radio bernama untuk mempromosikan gaya hidup sihat. Dan selain 60 peserta daripada bernama petugas bernama serta
tugas MITI. Kita ada juga antara yang hadir untuk program ini adalah Ketua Pengarang bernama Arul Raju Duraraj. Kita juga ada penyertaan daripada Timbalan Ketua Pengarang Perkhidmatan Berita Puan Nasriah Darus, Timbalan Ketua Pengarang Perkhidmatan Berita Ekonomi Azlina Aziz dan Ketua Penyiaran Bahagian Penyiaran TV dan juga Radio Encik Muhammad Syukri Ishak. Dan peserta ini telah pun dilepaskan oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Ketua Pegawai Eksekutif bernama Nurul Afida Kamaluddin di Wisma bernama pada pukul 7.30 pagi. Baik, mereka nampaknya sudah bersedia di lokasi Tasik Titi Wangsa. Kita teruskan saja bersama dengan Natasha Aimi dan Syuhada Armawan bersama dengan YB Senata. Silakan. Baik. Untuk hari ini special kita bawakan bersama dengan Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI yang sebenarnya mengepalai larian saya rasa tadi. Sekali kan. Saya Kabarnya rasa 11 minit dah sampai. tak apa nak fun lah untuk kita. Kita tak fine. Kita tak fine. Datuk Seri, pertama sekali terima kasih banyak kerana Sama-sama. bersama-sama dengan kami untuk event hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah. 11 minit kan? 11 minit ke 14 minit tadi? 14 minit. 14 minit Saya baru nak cover. Datuk Seri, laju Ada sikit. ke depan kan? Saya laju sikit. Laju sikit. Saya Saya nak ambil tengok gambar. mula-mula tadi, saya dah lari belakang dah. Saya datang sini terus. Baik. Apa pun itu dia hari ini. Okey, fun run bernama Radio Bersama-sama MITI. Okey, bersama-sama juga dengan YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz yang Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri. Baik, bila cerita tentang fun run, cerita juga bersempena dengan Hari Sukan Negara Datuk Seri. Kita nak tahu sejak bila sebenarnya Datuk Seri ni mula meminati sukan larian ni. Datuk Seri. Sebenarnya baru lagi sejak tahun 2014. Masa itu saya nak lari for charity. Jadi dia kata okey, kalau nak lari charity kena lari maraton lah. Maraton pertama 42.2 km. Wow. Sebelum tu 5 km pun saya tak lari. Dan dia kata kerana terpaksa lari maraton ni kita training dan lepas tu minat tu berjumpa dengan pelari-pelari lain. Ya. So sejak 10 tahun lepas baru mula. Itu yang dapat pacing sampai macam hari ni tu. Oh, saya ni dah slow sikit, dah tua sikit. Itu masa zaman Tapi masih muda. muda. Tapi nampak muda. Nampak muda. Bila lari nampak muda. Dah 50 lebih. Alhamdulillah. Baik, mesti ramai nak tahulah apa mungkin tip terbaik lah untuk larian Datuk Seri. Tip terbaik, satu pemakanan. You kena jaga what you eat. Dan keduanya kena selalu hydrate. Kalau lebih 5 km tu kena minum lah. Setiap kali 3 km tu lah minum. Kalau tidak, cepat cramp. Baik. Dan ketiga, mesti pastikan cukup tidur. Jadi kadang-kadang kerja tu, tapi tidur lagi penting dari lari. Okey. Jadi bila Datuk Seri dah cerita dah tentang tip tersebut, kita kena tertanya-tanya tau, menteri ni ada masa ke? Kalau tengok dekat IG Datuk Seri macam-macam aktiviti ni, mesyuarat tu, mesyuarat ini, sempat lagi jaga kesihatan. Jadi Datuk Seri bagaimana tentang Curi masa tu. Ya. Masa tu kita kena ada disiplin. Kalau kita macam mesyuarat, kata mesyuarat ni pukul 3, mesyuarat ni pukul 5. Kita letak satu lagi mesyuarat. Pukul 6 pagi ke 7 pagi. Baik. Ataupun petang, 6.30 petang buat satu lagi mesyuarat. Lari. Kita pastikan. Kalau tak letak dalam jadual memang tak jadilah. Selalu Kena memang. disiplin lah. Tu dia. Atlet dia memang disiplin juga. Disiplin. Kami berdua on the way. On the way lah. Pagi tadi okey. Okey kan? Okey sangat. Okey. Kita depan Datuk Seri kita kena Kita nampak. tunjuk Okey. bagus lah. Okey, baik. Kita bukan nak bercakap pasal larian saja. Betul, Tapi tepat sekali. bersempena dengan apa yang akan berlangsung esok Datuk Seri. Ya. Pembentangan Belanjawan 2025. Jadi apa mungkin selaku Menteri MITI yang boleh Datuk Seri kongsikan secara awal ni lah bersama dengan kita di sini. Ya, bagi MITI kita memberi fokus pada 3 vertikal lah. Kita panggil 3 vertikal. Satu ialah pelaburan, keduanya perdagangan dan ketiganya industri. Jadi dalam pelaburan ni alhamdulillah pada 6 bulan pertama kita dapat menyaksikan peningkatan sebanyak 18%. Jumlah pelaburan pun 160 bilion ringgit, memberi peluang kepada lebih 80,000 rakyat kita dari segi pekerjaan. Dan oleh itu kita kena ada inisiatif untuk meningkatkan lagi pelaburan dan kita telah mengemukakan cadangan kita kepada Kementerian Kewangan kerana pelaburan ini adalah salah satu komponen penting untuk meningkatkan KDNK kita, ekonomi negara. Oleh itu kita memberi fokus kepada sektor-sektor yang kita ada advantage lah, macam semiconductor, aerospace dan sebagainya. Jadi kita, dan satu lagi ialah dari segi tenaga boleh diperbarui.
ya, renewable energy, the green investment strategy kita. So insyaAllah kita akan fokus pada pelaburan ini dalam segi green dan juga dari segi digital. Yang keduanya dari segi perdagangan pun penting, ya, kita negara ekonomi yang terbuka. Oleh itu apa yang kita perlu ialah memastikan syarikat-syarikat kita mendapat peluang untuk mengeksport. Oleh itu sekali lagi saya harap apa-apa yang kita kemukakan itu dapat membantu syarikat-syarikat kita untuk pergi ke luar negara. Dan dari segi industri kita ada plan perindustrian baru 2030 dan 50% sudah berjalan. Dia NIMP 2030 ni sasarannya ialah pada tahun 2030 untuk mencapai objektif untuk menjadi negara yang lebih maju. Dan saya harap kita teruskanlah apa yang telah ada dalam plan perindustrian baru ini dengan sokongan daripada bajet atau pembelanjawan 2025. Okey, baik-baik. Itu dia tadi ya, 3 fokus utama untuk MITI sendiri ya. Yes. Bagi belanjawan 2025, bajet 2025, pelaburan, perdagangan dan industri. Sesuai sangat dengan kementerian lah. Betul. Okey. Baik, namun ya, sebelum ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya Datuk Seri turut menyentuh juga tentang kepengurusian ASEAN 2025 nanti. Ya, Okey, jadi kita nak tahu juga bagaimana dan di mana MITI sendiri sebagai peneraju bagi tonggak ekonomi dan apa agaknya fokus MITI untuk ASEAN 2025 ini. Ya, alhamdulillah kita telah selesai handover daripada Laos kepada kepada negara kita Malaysia. Kepengurusian ASEAN secara rasmi 2025 walaupun secara tak rasmi mesyuarat pertama di Malaysia akan di bulan Disember ni. Dan akan bermulalah 200 lebih mesyuarat dan salah satu tonggak ialah tonggak ekonomi. Kita sebagai host atau pengurusi ASEAN juga ada ASEAN Economic Community ya, yang ditonggak yang dipengurusikan oleh Malaysia MITI dan fokus kita adalah untuk ASEAN Economic Strategy untuk tahun 2025 hingga tahun 2030. Ada 4 fokus, ada 4 trust. Satu ialah kita nak meningkatkan pelaburan dan perdagangan di negara ASEAN, antara negara ASEAN. Kedua ialah keterangkuman. Ya, kita nak memastikan pertumbuhan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN ini lebih inklusif. Ketiga, kita kena juga pastikan yang perdagangan intra-ASEAN ini meningkat. Dan keempat ialah dari segi pendigitalan. Kita ada sasaran untuk menandatangani dan memutamatkan Digital Economic Framework Agreement lah, untuk pada tahun 2025 nanti. Okey, baik. Ia bukan sahaja kita lihat kepada perjalanan dalam intra-ASEAN itu sendiri, tetapi MITI juga dikatakan terus menerajui untuk penyertaan Malaysia dalam Expo Dunia 2025 di Osaka, di Kansai. Jadi apa mungkin kepentingannya Expo Dunia ini kepada Malaysia? Expo Dunia ni kita dah join sejak tahun 1970 ya, dan pada masa yang sama kita lihat inilah peluang kita untuk mempamerkan Malaysia. We want to show Malaysia kepada dunia, dan kita dari segi sudut perniagaan, perdagangan, semua kementerian terlibat ya. Dia daripada bulan April sampailah ke bulan Oktober ya, 6 bulan di mana semua negeri kementerian yang terlibat akan mempamerkan apakah produk-produk masing-masing, apakah culture dan sebagainya dari segi kebudayaan. Dan kita juga ada sasaran lah, belum lagi kita tamatkan mesyuarat pun akan luluskan apa target. Kita nak bagi target kepada semua yang terlibat. Okey. Baik, ini membawa kepada kita memerlukan pemahaman ya, bukan saja mereka yang berada di dalam industri itu sendiri, tapi bagi rakyat Malaysia khususnya dalam bajet, dalam pelaburan, apa mungkin konteks yang boleh dibawa untuk pemahaman secara layman dalam kalangan masyarakat kita supaya mereka faham dengan lebih dekat tentang pelaburan Malaysia, tentang perdagangan dan sebagainya, Datuk Seri. Ya. Kerana kalau lihat ya, dari segi pelaburan, perdagangan dan industri ini banyak dan terlibat, sebenarnya ramai yang tidak faham yang PMKS ni memainkan peranan yang penting, bukan saja syarikat-syarikat besar. Kerana syarikat besar ni memerlukan PMKS untuk membantu mereka. Itu dari segi satu. Dari segi keduanya dari segi pekerjaan. Kita nak memastikan rakyat Malaysia ni dari segi pendapatan naik, pendapatan household income dia naik. Dan oleh itu kita memerlukan pelaburan yang berkualiti tinggi supaya pekerjaan yang lebih
banyak dan yang lebih mahir juga. Kita kena go up the value chain lah. Dan oleh itu PMKS dan juga profesional dan juga usahawan yang kecil ni memainkan peranan penting untuk membangunkan. Kerana terlihat daripada negara Malaysia ni lebih kurang 95 hingga 97% sekarang adalah syarikat kecil. Ya, dan yang membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara kita. Okey, baik. Dan kalau kata kita lihat juga belanjawan 2025 bertemakan ekonomi madani, negara makmur rakyat sejahtera. Jadi kita nak dengar sedikitlah ya pandangan daripada Datuk Seri signifikannya tema ya bagi belanjawan 2025 ini nanti. Ya, bila kita berbincang sesama kawan-kawan menteri kita atau rakan-rakan kabinet, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menggariskan apakah sasaran kita dalam ekonomi madani inilah top 30 ekonomi dari segi KDNK, World Competitive Ranking kita mesti tangga ke-12 teratas ya, dan sebagainya. Dan yang dia punya prinsipnya ialah kita nak meningkatkan the floor, lantai, dan meningkatkan juga ceiling supaya kita mengurangkan jurang di antara mereka yang ada kaya dan mereka yang miskin lah. Kita oleh itu memberi fokus kepada polisi-polisi yang kita teruskan bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan B40 dan sebagainya dan M40 juga. Tapi mereka yang tidak sepatutnya dapatkan bantuan mestilah memberikan peluang kepada mereka yang lain, kerana kita nak memastikan pertumbuhan itu pertumbuhan yang lebih inklusif, yang lebih mampan ya, dari segi keterangkuman dan juga dari segi sustainability lah. Baik, okay, cukup menarik. Saya rasa memang tepatlah ya tema yang diberikan untuk belanjawan 2025 iaitu ekonomi madani negara makmur rakyat sejahtera. Cantik tu. Pastinya ya untuk esok banyak sebenarnya yang akan dinantikan, yang akan mungkin juga diberikan ya kepada rakyat secara amnya, yang perlu pemahaman yang lebih jelas, dan yang penting kita macam lihat kepada apa yang diberikan kepada kita dan kita manfaatkan sehabis baik. Itu paling penting. Itu paling penting. Kita kena manfaatkan sebaik mungkin. Jadi sama-sama kata kita nantikan pembentangan yang akan dibuat esok belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kita sebelum nak berakhir, Datuk Seri, sempena Hari Sukan Negara, sikit Datuk Seri bagi semangat dekat penonton kita, pendengar-pendengar kita agar terus hidup dengan sihat dan cergas, Datuk Seri. Nak berlari masa Datuk Seri ni. Nak fit. Pertama saya ucapkan tahniah kepada tim bernama pada hari ini. Saya dengar minggu ni malam tu ada malam night walk juga yang ini menunjukkan daripada segi fokus pada bernama bagus. Okey, dari nasihat saya pada semua, jangan buat ni one off saja. Kita buatlah sekali seminggu pun tak apa. Kena istiqamah, Datuk Seri. Kena istiqamah. Dia tak boleh buat Hari Sukan Negara lari setahun sekali ya. Kita lari tiap-tiap minggu kalau boleh. Bukan lari saja, apa-apa jenis senam sukan. Hari Ahad ni pun saya insya-Allah akan join bernama main bola. Wow. Bukan, cuma ni apa? Hari Ahad lagi Sukan Awana. Sukan Awana. Cantiklah Datuk Seri. Okey. Baik. Jadi apa pun untuk hari ini semuanya alhamdulillah yang makan hari ini sedap Tasha. Memang sedap sangatlah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih. Betul sedap sih? Sedap. Okey. Tapi nasi lemak tak ada tadi. Tak ada. Nasi lemak tak ada. Lepas ni kita ada minum nasi lemak. Betul. Okey, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja makan kita hari ini, yang White and Black Restaurant yang menyediakan makanan sarapan pagi kepada kita semua peserta-peserta larian untuk fun run bernama Radio Bersama MITI, bersama-sama juga dengan Datuk Seri hari ini. Ya, dan juga terima kasih kalau lari-lari kena minum air. Ada Bubbles O2. Tepat sekali. Dan juga baju yang kita pakai hari ini Datuk Seri pakai pun kita ucapkan terima kasih kepada Sunway Hotels and Resort yang menaja untuk t-shirt fun run kita pada hari ini. Dan tak lupa juga untuk goodies bag, terima kasih kepada tim MITI juga dan juga Aeon. Terima kasih untuk goodies bag yang diberikan pada hari ini. Dan apapun sekian saja untuk waktu ini. Terima kasih kepada semua yang turut serta bersama dengan kami fun run bernama Radio Bersama MITI. Kita kembali bersama dengan rakan-rakan setugas di Wisma Bernama. Silakan. Terima kasih Tasha dan Syuhada untuk Fun Run 2024. Kalau Datuk Seri habiskan 25 km dalam masa 14 minit, mungkin saya ambil 35 minit lah kot kan. Apa-apa pun jadikan ia satu amalan dalam kehidupan kita. Sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat daripada segi pemakanan, minum juga air biasa je, jangan ada gula dan kemudian bersenam. Baik.